pula menoleh ke belakang. Aku lihat dengan jelas sekujur tubuh berbalut putih berdiri tegak di depan pintu. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so Noni pakai baju yang sama, tak kisah kan. So okay, sebelum korang dengar dulu cerita ni, sebelum korang dengar cerita ni, tolong subscribe. Subscribe tu membantu Noni, sebab Noni nak tahu juga kan, macam ramai ke yang dengar cerita Noni ni. So kalau macam ramai yang subscribe, ramai yang tengok, ramai yang like, share, komen semua, mungkin Noni akan buat lagi banyak. Maknanya seminggu tu maybe Noni akan buat dalam 3 ke, Noni buat 4 cerita ke. 4 hari tu 4 cerita macam tu. InsyaAllah. Sebab kalau Noni tak busy lah, sebab ada online kelas yang sekarang. So sekarang ni Noni nak cerita mengenai apartmen berpuaka. Okay, cerita ni Noni ambil daripada fiction Syasha. Okay, so jom start. Assalamualaikum. Nama aku ialah Jen. Bukan Januari Jen. Aku ingin berkongsi kisah seram yang berlaku dengan aku dan keluarga aku menginap di sebuah apartmen yang terletak di Jeram, Selangor. Nama apartmen tak boleh bagi tahu sebab nama apartmen dirahsiakan, okey? Okey. Kisah ni dia bermula apabila suatu hari aku ingin jalan-jalan makan angin di pantai Jeram. Jadi aku pun carilah kalau ada homestay dekat kawasan tu. Puas cari, akhirnya aku dapat tahu satu unit homestay di sebuah apartmen. Aku pun terus buat tempahan. Tak fikir apa, terus buat tempahan. Okay, apartmen tu ada kolam renang, jadi budak-budak boleh mandi kan. So seronok sikit. Setibanya hari tersebut, aku pun sampai di apartmen tu. Sampai je aku tengok apartmen tu sunyi gila, suram. Aku dah tak sedap hati, tapi aku layankan je lah benda tu kan. Buat apa nak takutkan diri sendiri. Lagipun anak-anak aku pun dah seronok sangat sebab nak mandi kolam. Aku tengok banyak unit rumah yang kosong. Aku pun fikir akan ada masalah ke apartmen ni. So setelah mengambil kunci di pondok pengawal, aku terus masuk ke lift. Aku masuk lift, ting! Lift berhenti di tingkat 8. Aku pun keluar dan mencari unit rumah yang aku sewa. Kemudian aku pun masuk dan letak semua barang. Aku dah mula rasa tak sedap hati time tu, dan rasa debar-debar. Aku pun bacalah ayat Al-Quran sikit. Anak-anak aku dah tak sabar nak turun mandi kolam. So aku pun duduk turun semula. Setelah puas anak-anak mandi kolam, aku ajak mereka semua naik, memandangkan hari pun sudah lewat dan aku sendiri pun belum solat asar lagi. So maknanya diorang mandi ni masa dah nak dekat maghrib lah, asar kan. So sampai di bilik aku mandi dan solat asar. Aku biarkan anak-anak aku main. Selesai solat, aku baring di katil. And then Abang, aku terjaga. Isteri aku di sebelah memandang aku dengan muka
yang berkerut macam tu. Lah aku tertidur rupanya. Anak-anak aku pun tertidur sama di sebelah aku. Mungkin penat. Isteri dia, abang. Aku yang dalam keadaan mamai tengok saja muka dia. Lepas tu aku tanya, kenapa, ada apa ni? Abang, ada orang main lampu bilik lah abang, kata isteri aku dalam keadaan hampir berbisik. Bilik aku dengar dia cakap macam tu, terus segar biji mata aku. Bilik mana? Aku bertanya. Bilik depan abang. And then dia tengok jam waktu tu dah hampir senja. Aku pun bingkas bangun dan perlahan aku keluar dan aku perhatikan sahaja bilik yang aku maksudkan. Ya, dia main hantu, dia main lampu. Kejap hidup, kejap padam. Waktu tu bulu roma aku dah naik. Aku cuba beranikan diri untuk pergi ke bilik tu. Pintu bilik tu agak renggang dan aku pun buka pintu bilik tu seluasnya. Aku tengok switch masih off tau. Aku pun on ke lampu biar bilik tu terang. Kemudian aku duduk di ruang tamu. Aku perhatikan sahaja bilik tu, lampu masih menyala. Aku pun alih pandangan keluar jendela. Belum sampai beberapa saat, pintu bilik tadi tu, yang lampu tu, dia tertutup kasar. Bagai nak gugur. Jantung aku, bulu roma berdiri, kepala menjadi panas. Aku pun terus bangun, jumpa isteri aku dalam bilik. Sayang, kejut anak-anak, jom kita keluar. Aku arahkan isteri aku kejutkan anak sementara aku kemaskan barang. Isteri aku tak membantah seolah dia tahu apa yang dah jadi, sebab isteri dia yang nampak dulu kan. Aku tidak mahu mengambil risiko sekiranya kami bermalam di situ. Siap je aku kemas barang aku keluar ketika aku, tu tintin sekejap. Okay. Siap je kemas, aku suruh isteri aku bawa anak-anak keluar. Ketika aku melangkah keluar, jantung aku berdegup kencang. Aku tak pandang pun bilik tu, terus keluar. Keadaan di luar gelap, hanya beberapa lampu sahaja yang menyala di kaki lima. Memang bertambah seram lah. Aku pun tutup pintu dan terus berjalan menuju ke lift. Ketika itu anak-anak aku dah berada depan pintu lift tu. And then beberapa langkah aku meninggalkan unit rumah tu, entah macam mana aku pula menoleh ke belakang. Aku lihat dengan jelas sekujur tubuh berbalut putih berdiri tegak di depan pintu. Ya Allah, itu ialah hantu gula-gula. Okay, hantu gula-gula. Okay, jangan sebut nama panjang, bukan lain jadinya. Okay, so seram dah. Buat pertama kali aku tengok live depan mata. Dengan kuat aku menjerit Allahu Akbar. Kaki aku pun rasa macam lemah. Tapi aku gagahkan juga sebab isteri dan anak-anak kan. Sebab kalau kita pengsan, isteri dengan anak-anak macam mana? Masuk saja dalam lift, aku dah tak mampu kata apa-apa. Sampai sahaja di bawah, aku terus pulangkan kunci di pakcik Gap. Dia tanya nak ke mana, aku jawab nak pergi makan. Malam tu juga kami gerak pulang ke rumah kami Kuala Lumpur. Sampai di rumah, aku ceritakan isteri apa yang aku nampak. Keesokan paginya aku panas. Isteri kata ketika aku tidur, aku banyak meracau. Akhirnya aku demam hampir seminggu. Sekian, terima kasih. Itu je lah kisah seram daripada Fiction Syasha ni. Okay. Okay, kesimpulannya Noni, kalau korang nak pergi satu tempat tu, macam channel Noni yang dulu lah, kesimpulannya korang kena tahu dia punya kisah belakang dulu macam mana. And then kalau korang nak senang, korang tengok je.
Kalau macam agak-agak ramai yang duduk situ, ramai yang macam check-in macam tu, ramai apa orang kata, pelanggan kan, ramai pelanggan. Kenapa bawah pun dia ramai pelanggan yang duduk situ, yang sewa situ. Sewa? Yang tu lah, yang apa-apa je lah. Okey, kalau ramai korang masuk. Tapi kalau agak-agak tak ramai tu, korang fikirlah dulu sama ada korang sanggup nak hadap benda tu ke tak. Ataupun make sure elakkan lah. Okay. Sebab lagi-lagi yang ada anak kecil, yang ada isteri. Okay. So tu je. So bye. Assalamualaikum.